Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi atau Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam ini dalam siri pengajian online kita dalam tajuk pengajian hikmah dalam kehidupan, khusus pada tajuk kita pada malam ini masih merungkai dalam bab hakikat masa, tapi tajuk yang kita khususkan pada malam ini adalah masa yang dikhianati. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kita niatkan apa yang kita lakukan pada malam ini adalah semata-mata kerana Allah, untuk mencari redha-Nya, dan kita mohon pada Allah Ta'ala barakah kita duduk dalam majlis ilmu ini, maka Allah berikan pertolongannya, berikan rahmatnya, dan seluruh hajat kita dikabulkan tuan-tuan. Saya tahu ada yang sedang diuji, ada yang sedang bergelut dengan pelbagai perkara masalah, tapi ingat, masalah adalah wasilah untuk mengenal Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kita duduk dalam majlis zikrullah ini, Allah bukakan hijab yang mana mungkin tertutup kerana kebendaan, tertutup kerana makhluk. Maka dengan adanya masalah itu, maka terbukalah hijab untuk kita lebih dekat, lebih nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan begitulah hendaknya, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, bantu saya sebarkan juga sampai itu ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang sudah bersiaran dengan saya pada malam ni. Alhamdulillah, yang baru mengikuti pengajian, ahlan wa sahlan, selamat datang dalam pengajian hakikat kehidupan. Menyingkapi yang hakiki, tafsir kehidupan, yang mana kita nak merujuk kepada hakikat yang sebenar. Sebab dalam kehidupan ni ada dua sudut pandang, yang hak wal batil, yang benar dan yang palsu, bersandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Dengan kata lain, tariq nubuwah, mengikut jalan Nabi SAW. Dan maka disitulah akan terungkainya sangkaan, lawannya kebenaran. Kita akan rungkaikan kedua-dua ini dalam perbahasan yang panjang lebar, tuan-tuan. Hanya yang benar saja mampu menyingkapi di manakah letaknya kebatilan. Kalau kita nak tengok-tengok begitu terus, takkan nampak, tuan-tuan. Sebab tu dipanggil ujian. Baik, insya-Allah, sebelum kita meneruskan kuliah kita pada malam ini, seperti biasa kita lazimi amalan dengan kita sama-sama membaca surah Al-Hadid. Mudah-mudahan juga mendapat berkah daripada amalan yang kita dah mulakan ini. Mudah-mudahan, insya-Allah, mari kita sama-sama membaca surah Al-Hadid. Dan kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم
وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, khair. Subhanallah.
Alhamdulillah, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. InsyaAllah, kita sambung kuliah kita pada malam ni. Ada gangguan teknikal sikit tadi. Khair. Alhamdulillah. Moga-moga Allah bantu kita untuk terus berada dalam majlis ilmu ni, majlis zikrullah. InsyaAllah. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ni kita akan sambung pengajian kita dalam bab kajian kehidupan kita ni. Saya tengok ada yang baru ni. Alhamdulillah, selamat datang ke pengajian kita pada malam ni insya-Allah. Dan dalam kita mengkaji kehidupan ini, kita berteraskan kepada kaedah soft. Ni saya buat ulang kaji sikit sebelum kita sambung perbahasan kita. Sebab dalam kehidupan ini ada pelbagai bentuk. Pelbagai perkara, pelbagai ragam, pelbagai cerita. Sebut kehidupan. Cuma kita nak meletakkan kembali kehidupan ini dalam perbahasan yang benar. Sebab benar ini adalah satu tuntutan. Sebab tu kita letakkan dalam perbahasan kajian kehidupan bersandarkan tauhid dan tasawuf. Sebab bila sebut tentang kebenaran mesti kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Itu sebut tentang kebenaran. Kemudian bila kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menerima tauhid, nak menerima iman tu dengan hati. Maka membersihkan hati. Itu panggil tasawuf. Perjalanan menghancurkan ataupun menanggalkan sifat-sifat mazmumah dalam diri. Baik, bila dua perkara ini ditekankan dalam kehidupan, menjadi tunjang kepada perbahasan kehidupan, maka barulah kita boleh menilai kembali semula kehidupan itu. Sebab kehidupan ini kalau tidak dibahas bersandarkan kepada tauhid dan tasawuf practically, dipanggil secara bil a'mal ataupun bil hal. Kaedah kita adalah bil a'mal atau bil hal. Dengan keadaan, dengan perbuatan, kita terus nak lihat bagaimana yang dikatakan perbahasan akidah, tauhid, dan bagaimana perbahasan tentang penyucian hati itu, tasawuf, menanggalkan sifat mazmumah dalam diri kita. Maka bila kita fokuskan kepada perbahasan itu, sudah pasti mesti ada kaedah perbahasan dia. Maka kaedah perbahasannya mestilah kembali kepada Thoriq Nubuwah. Thoriq Nubuwah, yakni jalan kenabian. Itulah akhlak Nabi SAW. Qudwatun hasanah. Baik, bila sebut tentang akhlak bagi Nabi SAW, ini adalah satu kerja utama bagi Nabi SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah Nabi SAW diutuskan itu adalah untuk makarimal akhlak, untuk memuliakan perangai. Tuan-tuan sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Akhir zaman ni kita akan berhadapan dengan kemelut. Dia panggil apa? Fitnah. Dalam kita meletakkan kebaikan jadi keburukan, keburukan jadi kebaikan. Tang mana yang dikatakan baik jadi buruk, buruk jadi baik. Benda yang paling sulit untuk kita fahami adalah perangai. Kita akan terpengaruh dengan mengatakan bahawa tak semestinya yang pakai begini, pakai gini, baik. Nampak? Padahal walhan ini memanglah menggambarkan sepatutnya perpakaian orang yang baik sepatutnya. Tapi akhir zaman, pemakaian tidak selari dengan perwatakan. Ini hati-hati. Kita tidak boleh lagi meletakkan contoh, baik. Letak baik saja, baik sangat. Kau ni baik sangat. Kau kena jahat sikit. Nampak? Bila sebut baik saja, dia tak nampak hujung pangkal kat mana. Malah kalau sebut contoh lagi cinta. Bila cinta saja kecewa. Bila sebut kaya saja harta. Bila sebut rezeki saja duit. Kita konflik dalam menentukan sifat rupanya akhir zaman. Malah kita takut nak buat baik sebab bimbang-bimbang orang pandang baik. Padahal pandang baik tak jadi masalah. Yang masalahnya buat-buat baik. Orang pandang kita contoh, hari-hari dengar kuliah. Orang kata, ni mesti baik ni. Dah memanglah dengar kuliah, memang perwatakannya menggambarkan orang baik. Memanglah, malah itu satu tuntutan. Memang dikaitkan contoh masjid. Pergi masjid, oh baik dia ni. Walaupun dia tu malam tadi, ataupun dia pergi kelab malam tuan-tuan. Dia pergi kelab malam, kemudian balik pukul 3 pagi, sakit perut. Singgah masjid. Singgah masjid, sakit perut. Bukan nak tahajud. Keluar masjid pukul 3:30 pagi. Orang pun tengok, Allah, 3:30 pagi pergi masjid. Masya Allah. Qiyamul Lail. Padahal Qiyamul Lail. Nampak?
Memang perwatakan, perbentukan orang nampak baik, itu sudah pasti. Tetapi jangan pura-pura baik. Bermaksud habis Ustaz kena tunjuk jahat. Tak boleh. Sebab haram, perbuatan jahat itu haram. Buka aurat itu haram. Bercakap buruk itu haram. Habis Ustaz, saya ini jahat. Takkan saya cakap baik? Sebab tu bila cakap baik, kamu kena jadi baik. Nampak? Akhir zaman dia konflik tentang sifat. Sehinggalah nak menggambarkan kebaikan itu digambarkan dengan keburukan. Tawaduk digambarkan tentang orang yang lemah. Solehah digambarkan tentang dah tak dapat kerja kat mana-mana. Di segi orang kata ma'rifatullah, sifatnya tak ada apa-apa, miskin, melarat, ini makam tinggi, dia kata. Bermaksud agama di downgradekan. Malah sifat-sifat yang baik itu dimanipulasi oleh golongan-golongan batil. Sebut saja hebat, dunia kita kena fast action, fast result. Bila mari dekat agama, man-man katanya. Pelan-pelan. Tak boleh taksub ni dengar setiap malam kuliah ni. Tak boleh. Tapi kalau setiap malam buat kuih, nak jual tak ada masalah pula. Weh, itu tak apa Ustaz. Itu lagi-lagi sekarang kita survive Ustaz. Nampak? Orang tak nampak, satu usaha duduk kuliah majlis ilmu, lagi tentang tajuk kehidupan ni. Ni kita bincang tentang apa ni? Kehidupan. Bila sebut kehidupan, masing-masing ada kehidupan. Sepatutnya kalau hati yang betul-betul lah sedar, aku nak dengar ni kehidupan ni. Jangan duk sangka, aku kehidupan apa cukup lah. Aku dah ngaji, dah ada itu, dah ada ni. Aku dah okey dah kehidupan. Are you sure? Are you sure? Soalan dia. Apa hasiban nas? Apakah betul kamu mengatakan kamu dah beriman? Kamu ngaji kitab yang banyak? Kamu ngaji dengan darah yang banyak? Kamu buat amalan yang banyak? Kamu sure kamu dah faham kehidupan? Kamu tidak sedarkah bahawa iblis gagal dengan ujian kehidupan? Kamu tidak sedarkah Barsisa, ulama Bani Israel gagal dengan kehidupan? Tuan-tuan, kehidupan ni bukan cerita kecil, dia cerita besar. Sebab dia melibatkan sikap dan sifat. Dan Allah akan memastikan yang datang kembali kepada Allah bukanlah orang yang bermuka-muka. Yang datang dan kembali kepada Allah adalah orang yang betul-betul bersih, tuan-tuan. Masya Allah. Kalau kita lihat, sebelum saya sambung tajuk kita malam ni, tajuk ni penting malam ni, sikit saya nak buat rumusan sikit tentang murajaah sikit dan rumusan khulasah awal tentang hala tuju pengajian kita, tuan-tuan. Jangan anggap pengajian ini pengajian yang mudah-mudah, tuan-tuan. Sebab bila bagi dalam bab ujian kehidupan, Allahu Akbar. Ujian kehidupan ni ujian yang sangat dahsyat. Sehingga Nabi SAW berdoa untuk minta jauh daripada fitnah mahya wal mamat. Kehidupan cerita besar. Bukan main-main, tuan-tuan. Dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan sebagai perniagaan. Dalam kehidupan kita sebagai manusia yang mencari jalan pulang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Ini bukan cerita main-main. Sebab itu bila kita bicara soal kehidupan, sepatutnya menjadi satu trigger. Satu bait. Aku nak tahu tentang kehidupan. Dia bukan cerita main-main. Cerita benda yang penting, tuan-tuan. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ali Imran. Saya nak tunjuk dalam surah Ali Imran. Sebab Allah kata dalam surah Ali Imran. Ayat ni paling penting, tuan. Ini dalam bab kehidupan ni, tuan-tuan. Dalam bab kehidupan kita ni saya nak tekankan tentang sifat tadi, ya. Tentang sifat. Ali Imran 179. Bentar, ya. Okey, baik. Tuan-tuan dengar ni, tuan-tuan. Mari. Saya dan anda semua dengar. Apa kata Allah? 179, tuan-tuan. Ma kana Allahu liyazaral mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum ala al-ghaib walakinna Allah yajtabi min rusulih. Betul. Walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Yang bermaksud
Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia membezakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal gaib, tetapi Allah memilih siapa yang dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Kerana itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Tuan-tuan sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Bermaksud, kata kunci yang dikatakan di sini, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini. Apa kata Allah? Keadaan sekarang ini, kata mufassirin, keadaan kaum muslimin bercampur bau dengan kaum munafikin. Munafik. Allah tidak akan biarkan kita ini bercampur aduk dalam diri kita. Ini sifat munafik. Orang beriman akan dijaga oleh Allah. Bermaksud Allah akan bersihkan kita sebersih-bersihnya. Sebab itu dia tidak ada, ustaz, saya ni tak ada baik sangat, tapi sebenarnya ada jahat sikit. Tak. Allah akan buat kita betul-betul baik atau jahat. Apa maksud betul-betul baik ini? Maksudnya betul-betul mengaku betul-betul jahat. Lalu takkan lagi dia nak berpaling kepada kejahatan. Orang yang kata dia betul-betul baik kemudian ataupun dia ni, dia kata apa, alasan kepada kebaikan. Bermaksud dia tak nak jadi baik. Dia tak ada istilah mulut kata baik, hati kata jahat. Tak ada. Mulut baik, hati baik. Kalau mulut jahat, tentu hati jahat. Allah akan buat ni tuan-tuan dalam ujian kehidupan. Sebab tu bukan diukur dengan berapa ilmu yang dia ada. Tapi dia akan diuji dengan kehidupan dia sebagai apa. Kalau dia sebagai seorang yang berilmu, dia akan diuji dengan ilmu dia. Bagaimana semakin menyerlah sifat kehambaannya ataupun semakin menyerlah sifat keakuannya. Kalau dia sebagai seorang isteri, diuji dengan sifat isterinya itu. Kalau sebagai seorang suami, diuji dengan sifat suaminya itu. Kalau dia sebagai seorang peniaga, diuji dengan sebagai peniaganya itu. Setiap cabang kehidupan diuji. Kalau susah, diuji dengan susah. Kalau senang, diuji dengan senang. Perbezaan, ujian adalah perbezaan untuk melihat sama ada semakin bersinar sifat kehambaannya. Iaitu hamba. Iaitu kalau dia benar-benar la ilaha illallah. Tak ada. Tak ada yang berkuasa, hanya Allah je. Dalam kehidupan ni yang susah nak buat ni tuan-tuan. Sebab kita melihat bahawa kehidupan kita ini, kita ada punya daya dan kuasa untuk merubah kehidupan ini. Sedangkan kita berubah kerana kuasa Allah. Bukan kerana diri kita, bukan kerana ilmu kita. Nampak berubah dah kamu sekarang. Yelah, saya mula, tengoklah guru-guru saya siapa. Amboi, tengoklah guru-guru saya siapa. Ustaz Farid Abu Aulia. Amboi. Sebab tu ilmu, ialah. Saya berubah ni sebab ilmu-ilmu macam tu lah. Amboi. Makin bagus nampak kamu. Yelah. Kita ni, cakap pun dah mula, begini. Dia macam orang berharta bercakap mula jalan kembang kan. Aziz Sattar kan. Sama orang yang berilmu pun diuji dengan kembang ilmu dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Amboi. Sebut kat tu kan. Yang main-main. Ni makom ujian ilmunya. Bila dia dah ada tahu, dia tengok orang tak tahu tu, meremehkan orang tak tahu. Takkan benda-benda ini pun kamu tak tahu. Amboi. Itu basic. Ini pun kamu tak tahu. Amboi. Jangan tuan-tuan. Ini maksud kehidupan. Sebab tu kehidupan ni kembali kepada cerita tentang siapa? Cerita tentang apa? Tentang aku berilmu ataupun Allah Maha berilmu memberi ilmu pada kita. Alama insana malam ya'lam. Ini yang kita nak tahu. Cerita tentang Allah Maha baik ataupun aku tak sanggup jadi baik kerana aku ni jahat. Dah kalau kamu jahat, jadilah baik. Suruhan Allah. Bukan kata bila jadi baik, kita mula dipanggil, orang baik, baik tu kita. Memang orang baik, orang membawa kebaikan, baik itu Allah. Buruk itu aku. Apa masalah kamu? Masalahnya melekat kebaikan itu pada diri. Nampak? Banyak yang melekat pada diri, mula jalan. Mula nak tengok ini batil ni. Ni kalam batil ni. Betul-betul dah ngaji pembeza hak dan batil. Hati-hati. Kaji itu untuk diri mantapkan iman kita. Bukan merendahkan orang yang tak tahu. Hati-hati, ini menyelinap masuk tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi maknanya apa?
Pentinglah kajian kehidupan ni, nak cakap itulah. Penting. Selagi ada kehidupan, selagi itulah ada ujian. Kalau anda nak melepasi kefahaman dalam kehidupan, anda kena mempertahankan kefahaman itu pula. Kalau dah kita dah melepasi tahap dah tahu, faham, meresap, fasa seterusnya adalah amantu billah summastaqim. Orang yang istiqomah adalah orang yang melepasi tahap faham. Setelah itu kita nak mempertahankan kefahaman itu sepanjang hayat kita. Lalu dia tidak boleh tinggalkan amal. Sebab tu orang yang faham, orang yang istiqomah, itu bila dia faham. Contoh, kenapa saya tak nak tinggalkan kelas ini, tuan-tuan? Sebab saya faham ilmu ni penting bagi saya. Saya melihat benda ni penting dan saya yakin penting untuk bagi yang lain. Di saat penting malah wajib, maka saya tidak akan berhentikan yang wajib. Itu saya minta Allah bantu, sihatkan, kuatkan, beri peluang anda pun. Doa, ya Allah berilah kesihatan kepada semua yang menonton, mengikuti, yang benar-benar nak mengaji, ya Allah berikan mereka kekuatan. Bukan senang tuan-tuan. Tapi dalam bukan senang tu, Allah tidak akan membebankan. Mesti ada jalan untuk kita menuju kehidupan yang benar-benar bersinar dengan sifat kehambaan. Ini tahu, faham dan hayati. Itu dapat tahu, faham dan merasai. Dah faham, dia kena merasai. Dah merasai, dia kena mempertahankan apa yang dirasai. Pertahankan. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu kehidupan ni sangat penting. Maka dia tidak boleh dipandang enteng. Ilmu kehidupan sangat penting. Dia tidak boleh dipandang enteng kerana banyak sejarah, lipatan sejarah kita melihat kegagalan bermula di saat kehidupan diambil mudah. Di saat kehidupan mula terfitnah. Maka disitulah datangnya segala keruntuhan akidah, keruntuhan ketamadunan manusia. Runtuh, tuan-tuan. Bukan sebab mereka tidak tahu. Tapi mereka termasuk dalam fitnah kehidupan. Ini sebab tu doa zaman ni fitnah mahya wal mamat. Mahya wal mamat. Hidup dan mati. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Maka di situ, kalau kita lihat, saya nak terus. Maka dalam kehidupan ni, bila sebut tentang Allahumma salli ala Muhammad. Bila sebut tentang masa yang dikhianati, bila kita nak menyebut tentang masa ni tuan-tuan, kita dalam nak membina kehidupan, benda yang paling utama yang kita kena faham itu adalah masa. Masa. Sebab dia memerlukan masa. Dan Allah menekankan bab masa ni banyak dalam Quran. Terutama dalam surah Wal Asr, demi masa. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita lihat pada masa ini, sidang jemaah yang memuliakan Allah Ta'ala, dia pecah kepada dua subjek besar. Subjek yang pertama, iman. Yang kedua, amal. Amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Kalau dalam pecahan kepada perbahasan Syekh Imam Ibn Atta'illah Askandari rahimahullah ta'ala, memecahkan atau mengklasifikasikan, meletakkan perbahasan masa dipecahkan kepada dua bahagian. Hak dalam waktu, hak waktu. Baik. Tempoh hari kita dah sentuh tentang hakikat masa, yang mana masa yang utama itu adalah nyawa. Masa itu nyawa, disebut nyawa itu ibadah. Ibadah yang utama itu dalam bab perbuatan af'al itu solat. Dalam solat pecah tiga pecahan besar, qauli, qalbi, qauli wa fi'li. Tiga ini tuan-tuan menggunakan masa yang banyak untuk kita bangunkan. Maka qalbi wa qauli wa fi'li ini mesti selari, lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Lurus. Dia tidak boleh berbagi-bagi, berbelah bagi, hati berbelah bagi, mulut berbelah bagi, perbuatan berbelah bagi. Maka dia tidak akan berbahagia. Bila berbagi-bagi, maka tak adalah dia bahagia. Okay. Baik, dalam satu hadis saya nak tekankan tentang masa ni.
Daripada Imam At-Tirmizi. Ini rujukan pada kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, dalam bab surah Toha ni, tapi dalam bab masa, tuan-tuan. Khianati masa ni, kita tengok dulu penjelasan tentang kedudukan masa. Imam Tirmizi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia bercerita Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda, ini dia hadis yang sangat penting. Yang mana ini hadis tentang hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala ya bani Adam tafarruq li'ibadati amla sadrak ghina wa asudda faqrak wa in lam taf'al mala'tu sadrak syughlan wa lam asudda faqrak. Daripada Imam At-Tirmizi ni, Imam Ibnu Majah, Nabi SAW sabda yang bermaksud Allah Ta'ala berfirman, hai anak cucu Adam, luangkanlah waktumu. Nampak? Ini satu instruction, tuan-tuan. Luangkanlah waktumu. Tengok bahasa qiyas ni cantik. Sedangkan Allah boleh paksa kita. Tapi inilah ujian waktu, tuan-tuan. Ujian waktu cukup susah sebenarnya. Bukan dalam waktu kita akan khianat untuk cari benda. Tengok nanti, kita tengok. Sebab tu Allah kata luangkanlah. Kata, bila sebut luangkan ni, kata almarhum Datuk Ismail Kamus rahimahullah ta'ala, kata beliau, dia kata apa, nak tunggu masa, luangkan masa, jangan tunggu masa terluang, katanya. Luangkan masa, jangan tunggu terluang. Macam contoh malam ni, nak tunggulah kita ni bila terluang baru nak dengar mengaji. Alamat tak ngaji, tuan-tuan. Nak tak nak, tetapkan terus pukul 10 sampai 11 suku berkurang begitu. Paksalah, kena jugalah, luangkan. Tapi di sini bahasanya luangkan, lembut dia. Ya abna Adam tafarruq li'ibadati. Luangkan waktumu untuk apa? Beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah, nampak? Jadi masa kita ni sebenarnya perlu diluangkan, diberikan bahasanya. Atau berikanlah masamu untuk beribadah kepadaku. Nescaya, apa sifat orang yang meluangkan masa ini? Nescaya aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan. Ini dalil juga kaya bukan harta. Kaya itu adalah jiwa. Amla sadrak. Dan aku tutup kemiskinanmu. Wa asudda faqrak. Sebab itu, ada orang, dia ni, masa dia bagi ke Allah, tuan-tuan. Ni dari segi hati, mulut, perbuatan. Dia tiga ni, pecahan dia ni. Bukan masa ni, anda jangan duk faham duduk kat tingkah jadah 24 jam, tak. Dia ada ketiga-tiga elemen ni kena ada. Dan bila ketiga-tiga ini tercapai dengan baik, maka antara sifat yang Allah akan bagi kepada orang yang berjaya meluangkan masa kepada Allah, maka Allah akan beri dia hati yang kaya. Ingat, tengok orang nak jadi kaya kan? Sibuk nak jadi kaya. Syarat kaya, luangkan masa untuk dia. Yang kedua, Allah buat apa? Wa asudda faqrak. Allah tutup kemiskinanmu. Maknanya orang tak nampak lagi. Sebenarnya yang muliakan Allah SWT berbalik tadi. Maknanya kita ni nak cerita bab kaya. Bab kaya. 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu hadis Nabi betul. Yang ini cerita dalam hadis negosiasi. Kita fokus kepada perbincangan ni, cuba tengok. Dan 5 perkara, 5 pada 5 pun anda tak buat 5 tu. Cuba lihat bagaimana mengatakan di sini, barang siapa yang meluangkan masanya untuk ibadah kepada Allah, dua sifat ini akan dijamin oleh Allah. Pertama, hatinya akan kaya. Keduanya, Allah tutup kemiskinan.
dirinya. Aku tutup kemiskinanmu. Kemiskinan ni banyak angle, tuan-tuan. Baik. Dan jika kamu tidak melakukannya, ni tajuk kita, jika kamu mengkhianati masa itu. Jika kamu mengkhianati masa itu, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan dan tidak pula aku menutupi kemiskinanmu. Allahu Akbar. Dengan kesibukan tidak pula aku menutupi kemiskinanmu. Bermaksud barang siapa yang gagal memenuhi kriteria masa, maka Allah akan penuhi dadanya dengan sibuk. Apa tu sibuk? Ada macam tak ada, tuan-tuan. Tu dia. Ada macam tak ada. Ada suami macam tak ada suami. Ada isteri macam tak ada isteri. Ada anak macam tak ada anak. Ada duit macam tak ada duit. Lala sekali, macam-macam perangai ada. Dia mula meragam, tuan-tuan. Sibuk, hati sibuk ni, melompat-lompat dia. Tak tahu ke hulu ke hilir tah mana. Sibuk nak menutup kemiskinan dengan harta. Supaya orang pandang mulia dengan dirinya yang berharta. Tiba-tiba orang hina dia. Orang kata, apa dah. Kita pun marah. Apa ni, hina ni tak baik. Tapi kita lupa yang kita pengkhianat masa. Kita nak tutup diri kita dengan kesibukan yang kita cari pada dunia. Tiba-tiba dunia hina kita balik, tuan-tuan. Allahu Akbar. Hang dulu bukan ada 10 biji kereta, sekarang tinggal 1 orang. Habis. Hang dulu bukan mula. Dulu cerita, hang dulu bukan jenis yang sekarang mana pergi? Orang tanya. Orang daripada dulu orang tak ambil kisah, tapi sebab kita jenis yang suka buat orang kisah dengan kita, dia dah diam dah, dia pergi mana dia? Dah tak muncul-muncul lah. Dulu selalu buat live. Dia dah pergi ke mana? Tak ada. Habis. Dulu bukan dia suruh tunjuk. Sebab tu sekali dia dah tunjuk, tuan-tuan, dia akan menunjuk. Sebab dia nak pertahankan. Kalau kau tak tunjuk, orang tak tahu aku ada harta. Sedangkan kemiskinan bukan dengan menunjuk harta benda kamu. Kau nak tutup kemiskinan. Kemiskinan tu ditutup dengan keimanan. Nampak ni ada hadis. Ni nak dengar tak dengar, itu terpulang kepada keyakinan seseorang. Sebab ini terang-terang ni hadis kursi. Bila sebut hadis kursi, tuan-tuan, dia kedudukannya tinggi. Kalau sebut syarat kaya, itu ibadat. Tak nak miskin, kalau nak tutup kemiskinan, ibadat. Clear cut. Jelas. Qat'i. Memang nampak, tuan-tuan. Cuma kita nak explain, kita hurai, kita hujah dia. Biar lebih kuat. Biar jazam. Biar jitu kefahaman kita. Baik. Jadi di situ dan ada beberapa lagi yang mana berbicara soal masa juga, tuan-tuan. Ini pun kalau baca ni, orang ramai cakap hidup saya cerai berai, hancur lebur sebab orang ketiga, sebab orang lain. Tapi kalau baca hadis yang ni, tuan-tuan, dia ada kait juga dengan masa tadi. Daripada Syu'bah, dari Zaid bin Sabit, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammatu farraqallahu alaih. Amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyatahu jama'a lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atashu dunya wa hiya raghimah." Kata Nabi SAW daripada Syu'bah, daripada Zaid bin Sabit, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mangkanatid dunya, yang menjadikan dunia sebagai hammatu farraqallahu alaih, sebagai hammah, keazaman dia, kemahuan dia, kehendak dia, pusat perhatian dia. Ini yang saya buat perbincangan tentang mahu dunia tu. Jangan. Sebab Allah kata, Nabi kata, siapa yang meletakkan dunia sebagai kemahuan, hammah, farraqallahu alaih, Allah mencerai beraikan urusannya. Allahu Akbar. Tuan. Takut, tuan-tuan, Allah cerai beraikan urusan, tuan-tuan. Pencipta dunia, pencipta langit dan bumi,
Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Nabi kata Allah mencerai-beraikan urusannya. Yang dikejar tak dapat, yang dikendung keciciran. Buat sehabis baik dan sekali kecewa. Sebab apa? Nakkan dunia, tuan-tuan. Dunia ni apa? Kita bincang. Perhatian, penghargaan, sanjungan. Masa dihabiskan nak membina nama. Kita khianat ni yang kata Ustaz, anak tu amanah kan? Bukan anak saja. Amanah bermula dengan kita tak letak masa pada tempatnya. Kita khianat masa yang ada. Kita guna masa untuk membina nama di dunia. Allahu Akbar. Bahasa mudah gitulah tuan-tuan saya ringkaskan. Kita ambil masa yang percuma tu tuan-tuan. Kita sibuk nak membina nama kita dan kita sibuk nak menjaga nama kita. Bina satu, jaga satu. Sedangkan Allah kata, bukan nama kamu yang nak dijaga. Yang nak dijaga itu adalah maruah kamu. Kalau nak jaga maruah kamu, jaga agama. Jaga halal, jaga haram, barulah kamu ni tidak dihinakan. Bukan jaga maruah ni dengan tak nak miskin, tak nak susah. Bukan. Ini Allah kata, mencerai-beraikan farraqallahu alaih amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainai. Oh ini bahaya tuan-tuan. Dan menjadikan kemiskinannya ada di hadapan matanya. Tidak ada sesuatu pun dari dunia ini datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Buat banyak-banyak, lalu sekali pakai sikit je. Ini je yang aku boleh pakai. Itu je lah Allah kata. Lalas sekali apa pun tak ada. Lalas sekali keluar daripada mulut kita. Aku buat ni nyenangkan orang je. Ayolah. Apa pun kamu tak ada. Buat banyak-banyak, pakai tak banyak. Allahu Akbar. Allah buat kita tuan-tuan depan mata ni kemiskinan. Kemiskinan depan mata ni benda tak jadi dah matilah aku. Matilah aku. Miskinlah aku. Habislah aku. Duit ada tuan-tuan. Tengok dalam akaun. Ada tu. Tu kata. Habis aku ni kalau habis ni. Lah. Ada duit. Kalau tak ada lagi lah teruk tak tahu nak cakap apa. Ni tengah duit ada tu. Habislah aku. Dia jadi kikir, bakhil, kedekut tuan-tuan. Oh ya Allah. Dia jadi takut tuan-tuan. Sebab apa? Rupanya Allah letakkan depan mata dia ini kemiskinan. Ni dia jaga, dia buat harta ni buat suami pula. Dia punya jaga suami. Ya Rabbi, Ya Ahmad. Dia punya sayang dia bagi makan, bagi minum, bagi buat list bang, menu bang, buka buku ni. Saya jaga-jaga ni. Tapi takut benar hilang. Takut betul dia, suami dia beralih kasih sayang. Maknanya apa tu? Patutnya orang macam tu lah orang yang paling terror dah. Tapi makin dia nak jaga, makin huru-hara. Habis Ustaz, bukan jaga. Kamu jaga sebab apa? Hammah ke? Sebab dunia ke? Sebab nakkan perhatian suami kamu ke? Bukan kamu dah lama ke dengan suami kamu tu? Beria-ria jaga, ujung rambut, ujung kaki. Allah je tahu apa yang ada dalam isi hati. Nak tahu betul tak betul apa dalam isi hati? Farraqallahu alaih. Kalau tak betul isi hati dalam hati itu, yang mana kita khianat dengan masa tuan-tuan, Allah cerai beraikan urusan kita. Bukan sebab apa yang berlaku keliling kita ni tuan-tuan. Keliling kita ni, la darra alaih. Tak ada atas mudarat atas apa pun. Kecuali biiznillah. Apa dia? Allah tak izinkan cerai berai, tak cerai berai ya. Kalau Allah kata cerai berai lah. Dan Allah kata apa? Jika kita tidak jadikan dunia sebagai hammah, maka kita jadikan masa kita untuk akhirat. Maka apa kata Allah? Jika tujuannya digunakan untuk akhirat, wa man kanatil akhirah niyatah. Sekiranya dijadikan akhirat sebagai tujuan, masanya dia jadi masa untuk akhirat, kita dah bincangkan tuan-tuan. Maka kata Allah, jama'alahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Maka Allah akan menyatukan urusannya tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita rasa macam kita tak boleh nak buat. Ustaz, macam mana ni Ustaz? Masa ada ke Ustaz? Dengan cerita bertangga-tangga tu. Bertangga-tangga lagi dengan anak lagi, dengan ni lagi, dengan tengok Ustaz macam tak berapa nak cannot go lagi. Mudah-mudahan Ustaz sembuh lah. Mudah-mudahan contoh kan.
Tapi tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala berkehendak dan kita perbetulkan kita punya masa kita ni, kita tak khianati masa tuan-tuan, Allah satukan. Walaupun kita kadang-kadang tak sempat nak urus, memang tuan-tuan tak sempat. Kita mana? Kita 2 tangan dia ada, 2 kaki. Mana ada 10 tangan, 10 kaki, 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga. Mana nak terkejarnya benda-benda yang banyak. Tetapi, bila kita betul masa kita tuan-tuan, berbalik tentang tadi, ya abana Adam tafarruq li ibadati tuan-tuan. Apa kata Allah? Allah jama'alahu amrahu. Allah ada-adakan semuanya. Allah cukup-cukupkan semuanya. Malah silap Allah lebih-lebihkan semuanya. Allahu Akbar. Ada-adakan. Bukan mengada-ngada. Allah ada-adakan. Allah cukup-cukupkan. Bukan cukup-cukup je Ustaz. Tak ada. Dengan Allah bukan cukup-cukup je. Dengan Allah, Allah cukup-cukupkan. Malah Allah lebih-lebihkan. Allah ada-adakan. Allah cukup-cukupkan. Allah lebih-lebihkan. Allahu Akbar. Dan jemaah yang mulakan Allah SWT, jama'alahu amrahu. Ingat, jama'alahu amrahu. Allah himpunkan. Allah settlekan urusan. Kita kan tak sempat nak cakap dengan anak-anak kita. Sibuk kita. Ustaz, macam mana Ustaz? Saya ni nak dengar kuliah lagi Ustaz ni. Terutama suami. Nak cakap dengan isteri, cakap anak macam mana Ustaz? Tak apa. Kamu betulkan masa kamu dengan Allah. Nanti Allah hantar malaikat cakap dengan isteri kamu nanti. Apa macam mana malaikat cakap Ustaz? Just bisik tuan-tuan. Ilham. Ilham tu Allah hantar malaikat. Tak ada berkawan dengan syaitan ni dah. Isteri kawan dengan syaitan. Siapa kawan isteri? Syaitan. Ai setan. Nasib baik tak beli dah ai setan. Kalau tidak kawan akrab punya ai setan. Ni dah tak ada ai setan dah. Malaikah dah sekarang ni. Balik tak sempat nak cakap. Tak apa bang. Tak apa bang. Tahu abang sibuk mengaji kuliah Ustaz Farid. Tak apa bang. I'm okay. Dia. Tak apa bang. Isteri pula. Suami mula-mula tarik muka. Dia tarik pandang jeling. Tapi betul niat dia. Kena tarik pula lepas tu. Faham. Kamu ni kan abang tengok. Rasa macam tak berapa. Tapi kamu buat benda yang wajib. Ya bang. Saya nak perbaiki diri saya untuk jadi baik. Kemudian nak berkhidmat dengan abang juga. Jadi itu sebab. Kalau dia betul lah isteri tu. Betul dia punya acuan dia tu. Allah satu kan. Dia tak ada orang buat baik. Tiba-tiba Allah burukkan dia. Tak ada. Ni hadis ni ada. Bukan kita cakap. Sebab tu jangan cuba-cuba tuan-tuan nak bagi satu makna kehidupan yang bersalahan dengan kehendak agama. Kehendak Allah. Jangan. Ni suami tak ngam ni. Mesti kamu tak pandai layan ni. Sedap-sedap kata tak pandai layan. Dia tak tahu dah sibuk melayan dah tu. Sampai dah tak terlayan dah. Rupanya hatinya tidak kepada Allah. Tapi tak nak kaitkan dengan Allah. Dia cakap, itu rasa macam tak sesuai kot. Tak semua orang nak dengar pasal agama Ustaz. Lepas tu pulang ke awak lah. Kalau awak dah cakap begitu. I don't care. Nak macam mana? You say no, I say next. Dia tak nak. I say next. Siapa nak dengar lah. Next. Dia tak nak dengar. Next. Allah akan datangkan next. Dia circle. Next. Dia orang yang mendengar bersilih ganti. Biasalah tu. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Itu menyatukan urusannya dan. Ini kaitan dengan hadis bab masa tadi. Allah menjadikan wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya. Lalu ni yang palingnya orang nak ni tuan-tuan. Bukan paling nak tapi inilah yang biasa kita dengar. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Lalu dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Apa maksud datang dalam keadaan hina ni dengan kotor ke? Bukan hina. Maksudnya hina ni. Tuan-tuan, hina maksud ini bukan hina. Hina ni kita boleh ada dengan tak ada dia macam tak wujud di dunia tu. Hina. Terhina saya. Abang buat saya macam ada tak ada. Saya rasa terhina tau bang. Abang nak guna saya tak guna. Abang tak buat dia. Ya, macam itulah dunia. Apa dunia tu? Keperluan kita. Datang. Allah datangkan. Tak perlu kita nak menghina.
Sampai kadang-kadang merayu, meratap kepada makhluk, meminta-minta sampai kita hilang kedudukan kita sebagai orang yang ada agama, tuan. Sanggup kadang-kadang jual maruah. Sanggup kadang-kadang jual agama. Ini kata menjual keuntungan dunia, menjual agama demi keuntungan dunia. Ini hati-hati. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di situ kalau kita buat satu rumusan awal, tuan-tuan, kita melihat bila sebut tentang masa tadi, kita dah boleh buat nampak dah. Bila masa ni dia mesti kait dengan nyawa, tuan-tuan, tak boleh lari. Dan bila sebut nyawa, dia bukan dalam aturan kita. Nyawa kita atur ke? Tak. Nyawa kalau nak lagi faham, nafas. Jadi sebab apa masa, nyawa, nafas dia ada kaitan. Sebab daripada masa ni boleh dapat kiraan masa ni daripada nyawa lah. Dipanggil kiraan nadi. Denyut nadi. Dan orang kalau dia ni dia pegang kat tangan tu kan. Baik, bila sebut masa, nyawa, maka berbicara soal hidup mati lah, tuan-tuan. Maka hidup dan mati. Maka hidup mati siapa yang kawal? Allah. Jadi masa siapa yang kawal? Allah. Habis cerita. Kita boleh kawal masa? Tak boleh. Jadi apa yang kita buat? Luangkan masa. Ataupun tunduk pada kehendak masa. Jadi sebab tu kehendak masa tadi pecah kepada dua. Kehendak masa apa? Iman. Kita kena bagi masa sepenuhnya untuk beriman kepada Allah. Iman ni tak boleh ikut masa. Tengoklah Ustaz, sampai masa saya beriman nanti. Jangan. Iman tak boleh ikut masa. Sampai masa dia kena sepenuh masa. Dia kena ikut pukul 2 lagi saya mula beriman lah. Jangan cakap pasal. Beriman ni kena 24/7. Amanu. Ini kefahaman. Ni pecahan kefahaman ni. Kalau kita pergi kepada pecahan rukun dalam ambil pecahan solat, maka ini qalbi. Atau dipanggil niat. Kena 24 jam. Maka masa tu hidup mati kita pecah pada dua. Amal soleh. Wa amil solehat. Amal soleh. Apa ciri amal soleh ini? Pecah kepada dua. Benar dan sabar. Apa maksud benar tu? Ikut manhaj yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Tariq nubuwah. Kalau saya bubur kat sini, soft lah. Ikut yang benar. Jangan ikut pengalaman orang. Sabar ni apa? Mesti kembali kepada istiqomah. Kalau amalan itu tidak istiqomah, maka itu tidak benar. Kejap datang kuliah, kejap tak datang, kejap datang, kejap tak datang. Macam tu. Minta maaf Ustaz, data tak cukup. Tak apa, datang tak datang tu maksudnya kejap tengok, kejap tidak. Lepas tu wuyup, tak tengok. Nah, kita tak semestinya kena wajibkan live pun. Ulangan banyak, ulanglah balik. Amalan yang besar tu apa? Menuntut ilmu. Kejap tengok, kejap tidak, kejap. Ilmu nombor 1 kan? Maka kena adalah jadual. Sebab tu kita bagi peluang menjadi penuntut ilmu. Ilmu apa-apa, ilmu amalan apa. Kalau amal perbuatan ni ilmu. Ilmu pergi kepada iman, ilmu memantapkan iman. Maka ilmu akidah. Bila mari tentang ilmu akidah, maka bicara juga pecahannya tentang pembersihan hati. Sebab itu tidak boleh, dapat saja zikir akidah kan, kembali kepada kalimah thayyibah. Ni la ilaha illallah ni Ustaz. La ilaha illallah. Okey, dia dapat dah la ilaha illallah ni, kemudian dia dapat dah asmaul husna dah ni. Dah dapat asmaul husna ni Ustaz ya. Okey, lepas tu terus zikir kan macam mana? Jangan terus-terus zikir, sebut kalau hati kamu masih penuh dengan najis. Nanti ketika disebut la ilaha illallah, kamu menafikan salah nanti. La ilaha illallah, menyebut dengan hati yang kotor.
maka yang jadi aku berkuasa. Habis cerita. Patut tiada yang berkuasa. Tapi bila hati tu kotor, dia jadi terbalik. Sebut nak bersihkan hati. Bila dia sebut nak besarkan diri. Habis. Ini kata pembersihan-pembersihan tu. Jadi hati ni, dia memegang dua. Memegang iman dan memegang ilmu. Iman dan amal. Ilmu ni bicara amal lah. Orang yang beramal tu pastikan dia berilmu. Orang yang berilmu pasti dia beramal. Tidak dikatakan orang tu berilmu kalau dia tidak beramal. Tidak dikatakan amalnya sempurna kalau tidak buat dengan ilmu. Tertolak. Jadi, bukti amal, bukti berilmu, itu dia beramal. Adakah cukup perbuatan? Tidak. Beramal tu dengan hati? Tidak. Ya, dengan hati. Jadi, masa itu, cuba tengok. Daripada cerita bab masa dah pecah dah. Benar dan sabar. Jadi berbalik dengan khianat masa tadi, kita guna masa ni, Allah bagi masa untuk membangunkan keimanan, iaitu kehambaan, dan bila hamba, apa sifat dia? Ketaatan. Dua-dua tak buat. Ada anak, contoh yang tanya, tak faham Ustaz bab anak, ya? Okeylah, bagi anak. Dia tidak menjadi seorang ayah atau ibu yang memakai sifat kehambaan. Dia nampak anak tu aku je. Aku terus. Anak aku. Bila anak aku ni, apa yang kamu buat? Ikut aku lah. Dia terus pada ikut aku. Aku yang membesarkan dia, aku yang bergadik. Yelah Allah, dia tahu Allah bagi ni. Tapi ini soal aku. Dialah hidup mati aku. Kalau tak ada anak ni, separuh nyapas aku hilang ni. Dialah ratu hidupku, jantung hatiku. Aku anak ini, aku tak ada dia. Aku biar hilang suami daripada hilang anak. Katanya. Suami boleh cari lagi. Anak, tak boleh, tak boleh. Anak pula, dah nampak. Itu macam mana pula tu? Kerana anak, keakuan menebal. Kerana suami, keakuan menebal. Ini masa, mana masa? Khianat pada masa. Dia gunakan masa untuk menyuburkan, menyiram, menggemburkan keakuan. Sepatut masa kita ni kena menghancurkan keakuan. Ada suami, ada isteri. Ada satu kenyataan suami ni. Ni dia baru kahwin. Suami aku. Kau suruh aku? Ada tuan-tuan, jangan main. Kau suruh aku? Isteri aku. Suami aku. Aku nak blok, jangan add perempuan, jangan ni. Suami aku. Ikut aku lah. Dia jangan ikut aku, ikut hukum. Ikut hukum hakam. Hukum hakam ada. Ikut mana yang halal, mana yang haram. Bukan ikut aku. Aku tak ada. Yang ada adalah Allah. Jadi, aku hamba Allah. Dia tak ada aku saja. Hamba tu kena pakai. Bila aku hamba Allah, kena taat. Taat apa? Kena didik anak. Guna masa didik anak ingat Allah. Bukan ingat mak. Bukan nyanyi lagu. Buai laju-laju sampai cucu atap. Nyanyi lagu. Balik-balik kenakan nak. Ni mak nak. Nak. Mak, dia dah anak dia nampak mak dia je. Dah tak nampak Allah, tuan-tuan. Mana amanah kita? Mana masa kita? Allah bagi masa. Masa tu panjang untuk kenalkan anak dengan Allah. Kenalkan dia dengan Allah. Macam mana nak kenal Ustaz? Saya pun tak kenal. Pula, aku bagi masa kat kamu, kat hidup kat muka bumi ni. Kamu ada anak umur berapa tahun? Umur kamu katalah 27 tahun. 27 tahun hidup. Nak kenalkan dengan Allah pun tak kerti. Tu ayat dia. Jangan tuan-tuan. Kalau lah malaikat bagi sniper macam ni, tengah nganga tu. Tak percaya, bukan 27 tahun. Katalah, Allah bagi panjang umur dia ni, panjang umur. Katalah 70 tahun. Qalu innalillah. Masuk kubur, marabuka. Tak tahu. Allah kata, aku bagi masa kamu perempuan ya. Perempuan malaikat. Ya 9 tahun.
kamu balik, tengok rekod, buka macam rekod doktor tu kan. 12 tahun kamu balik ya. Okey, balik ni mana kamu dah tahu ni halal haram semua ya. Okey, 12 tahun sampai kamu 70 tahun. Okey. Pemasuk kamu ada berapa tahun kat sini? Dia kira, malaikat kira tuan-tuan. Kat sini kamu ada 68 tahun. 58 tahun. 58 tahun. Dalam tempoh 58 tahun, ma rabbuka. Aku bagi masa ke kamu untuk kenal aku. Kebir-kebir nak jawab tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini kita ni, masa kita ni. Sebab tu khianat masa tu. Tadi Allah kata apa? Amla'us sadra. Luangkan masa untuk kenal Allah. Sebab tu masa ni amanah yang besar kenal Allah. Sebab tu saya sharekan dalam live pula dalam page saya itu hari. Saya tulis tentang tanggungjawab tuan-tuan kan, amanah kan. Cuba tengok surah Al-Ahzab ayat 72 tuan-tuan. Kita habis kat sini. Okey, nak habis dah. Al-Ahzab ayat 72, cuba tengok apa kata Allah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Ketika sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung, tapi semua enggan untuk memikul amanah itu. Kita pun pelik, gunung, bumi, langit, tuan-tuan, ni kejadian nak banding dengan manusia. Allah. Bukan kata gunung Everest, gunung Semanggai pun hilang dah. Bukan gunung, bukit pun tak jumpa dah. Tiba-tiba manusia ni yang ambil amanah tu. Dan amanah ni dipersiapkan. Gunung tak sanggup, bumi tak sanggup, langit tak sanggup. Sebab apa? Sebab bimbang dengan amanah yang utama dipanggil masa. Ketika diberikan masa nanti memegang amanah tu, banyaknya gunung akan mula mengaku dia hebat. Mengaku bumi kata dia hebat. Langit dia takut. Takut sangat amanah tu. Takut gunakan masa untuk tunjuk siapa hebat. Allahu Akbar. Ni bukan cerita amanah. Anak tu amanah juga kan Ustaz? Bukan amanah tu amanah juga. Suami tu bukan amanah juga. Bukan isteri amanah juga. Amanah tu hidup kita. Guna masa untuk nampak diri manusia tu hebat. Sebab tu saya tulis bertakwalah kepada Allah. Gunung tuan-tuan, bayangkan gunung. Dah tentu arah gunung dengan kejadian gunung tuan-tuan. Kita yang kecil macam ni pun semacam berjalan berkepak je. Kau kenal aku siapa? Jangan Jangan cuba-cuba tanya. Bumi tuan-tuan. Kejadian bumi. Memang semua kat bumi. Cuba bayang kalau kita ada semua. Langit. Tak usah cerita. Langit tak ada tiang tuan-tuan. Cuba kalau kita boleh jalan terbang tengok. Sekarang yang tak jalan terbang pun baru naik kapal terbang dah. I actually every year actually I travel anywhere. I go by flight by flight. Dia mula dah baru boleh terbang sikit dah mula sembang nak gajah terbang. Sama tuan-tuan kita borak bahasa-bahasa gitu. Nabi Sulaiman alaihissalam ada tentera yang boleh terbang tuan-tuan. Langit awan angin Nabi Sulaiman alaihissalam kontrol. Pun tak cakap besar. Tak ada masa nak tunjuk hebat. Tak ada masa nak tunjuk kuat. Tak ada masa lah tuan-tuan nak tunjuk hebat. Tu ayat dia kesimpulan. Tak ada masa lah tuan-tuan nak cakap akulah mak yang paling sayang anak. Tak ada masa lah tuan-tuan nak bagi tahu kita ni lah yang paling tak ada. Tak ada masa tuan-tuan. Tak ada masa nak mengaku-ngaku ni. Bila kita buat benda ni bersalahan dengan kehendak masa, kita khianat ini, kita pergi kepada keakuan ini, kita tidak pergi kepada kehambaan dan kita tidak pergi pada ketaatan, maka kita sedang berhadapan dengan
kemelut, kehancuran. Hancur tuan. Hadis tadilah kita baca. Tak ada masa kita ni tuan nak pertahankan diri. Apa dia kata? Aku tak pandai jaga anak. Dia ingat aku siapa? Dia mula nak pertahan kamu dia. Ustaz ni bukan pandai pun cakap panjang dia ni. Ustaz kita challenge Ustaz sikit. Apa? Siapa kata tadi? Saya apa? Apa? Jom kita hujah, kita buat live, kita debat. Tak ada masa lah, minta maaf lah, saya tak ada masa lah. Tak apalah kalau nak kata saya bodoh cukup lah, tak apa, saya terima kebodohan tu. Tak apa. Saya akan cakap mana yang saya tahu je. Yang Allah bagi tahu saya tahu. Nak berhujah, nak cari, tak apalah. Lebih baik tak ada masa lah nak pertahankan diri ni. Kalau orang kata kita ni bodoh, kemudian nak pertahankan kita ni pandai, tak payah. Tapi kalau nak pertahankan kebenaran, itu pantang. Siapa yang mencabar kebenaran, itu tiada lagi kompromi, tuan-tuan. Apa maksud cabar kebenaran? Menafikan. Contoh, kaya pada harta. Kalau tak ada harta, kau tak kaya punya, tu silap. Sayang ni, isteri seorang je. Yang isteri 2, 3 ni, semua ni bukan jenis yang sayang ni. Ni jenis yang dah tak sayang kat isteri pertama tu cari. Apa cakap dia? Saya akan bangkit. Sebab tu Allah takdirkan, Allah lebih-lebihkan saya. Adalah sebab dia. Sebab adanya orang dia ni, dia orang panggil perasan lebih. Dia ingat isteri seorang tu je lah. Kemudian dia bagi tip macam dia lah seorang ada isteri. Contoh. Lepas tu harta. Dia lah seorang ada harta, tuan. Macam dia lah yang pandai menjadikan orang berharta ni. Allah, bahayalah. Ini benda yang Nabi tak suruh buat, tuan-tuan, nak mencerita tentang diri ni. Cerita tentang diri, cerita tentang kesusahan diri, cerita tentang kelemahan diri. Benda-benda ni Nabi tak suruh buat, tuan-tuan. Nabi tak suruh buat benda-benda macam tu. Malah Allah tutup dah kelemahan kita. Allah tutup kemiskinan kita dah. Jangan dibuka-buka lagi cerita. Aku dulu susah sampai curi duit orang tau. Aku dulu nak senang sekarang ni susah sampai macam ni tau. Tak payah, tuan-tuan. Tak usah cerita lah benda-benda macam tu. Lepas tu buat banding-banding pula tu. Kau susah. Alah, aku susah lagi lah. Kau susah berapa sangat? Berapa hutang kau? Alah, 20,000. Aku 1,000,000 lah. Tengok. Dia berbangga dengan kehebatan susah dia pula. Ni anak, aku 3 kali Caesar lah. Aku hebat, kau berapa? Dia banding. Patut Nabi kata, kalau kita susah, ada lagi susah. Dia tak. Dia bagi tahu, dia lebih susah pada orang lain. Ini semua terbalik ni cerita, tuan-tuan. Ni kata-kata semua jadi pengkhianat kepada masa. Sebab tu masa zaman ni jadi huru-hara. Hati-hati, tuan-tuan. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi, ngantuk dah Ustaz. Thank you, bye. Tidur lah. Tak ada siapa pun halang nak tidur. Nak cakap sangat, saya sambut balik. Puan Azizah Karim, lain kali kau ngantuk, jangan dengar dari awal. Okey. Tu saja. Sebab memang kita dah tahu dah awal kan. Pukul 10 tahu dah, pukul 11 tu agak-agak tu tidur. Nak tidur yang kita tahu. Minta maaf. Ustaz, kenapa amal sukar selari dengan ilmunya ada? Kerana sukar dia memahami amalnya ada. Itu je lah. Berbalik kepada kefahaman tadilah. Nampak tak ni? Ada pecahan ni, hati ni. Apa bubuk kat sini hati ni? Ni kat hati ni. Ilmu sebab yang membawa dia tak faham dengan ni, hati ni. Sebab tu kena pembersihan. Sebab tu akidah, ilmu, amal itu mesti dibawa dengan hati. Okey? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kata nak pergi kepada kefahaman yang benar, maka kita pergi kepada tadi, hati balik. Sebab tu masa ni bila kata amanah ni bawa ke mana ni? Bila sebut tentang amanah ni, maka duduk pada sifat kehambaan. Hamba tu, manusia ni kehambaan pada hati. Sebab tu ada ilmu, susah nak selari dengan amal ilmu kerana hatinya dia tidak memahami. Maka pembersihan hati itu mesti berlaku berkali-kali. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka di situ kalau kita lihat kesimpulan awal yang kita boleh sentuh pada malam ni, insya-Allah, yang pertama kita dah faham di manakah maksud khianat masa.
maka khianat masa yang dimasukkan di sini, kita tidak bawa kepada iman dan amal soleh. Kita tak bawa kepada iman dan amal soleh. Baik. Yang kedua, bila sebut iman dan amal soleh tadi, yang memegang kepada kedua-duanya ini. Amal soleh itu bersandarkan ilmu, dan orang yang berilmu pasti beramal. Disebut tentang iman, sudah pasti berbalik kepada akidah yang benar. Dan di manakah tempat duduk kedua-dua perkara ini? Itulah hati. Bila sebut tentang hati, maka di sinilah kita nak faham tentang amanah masa. Hati diberikan masa. Masa yang sepatut diberikan. Contoh tentang membangunkan tadi kefahaman sebagai kehambaan tadi. Baik. Jadi sinajma yang mulakan Allah SWT, khair, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Allahumma salli ala. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ni, Allah rahmati kita. Masa yang kita gunakan pada malam ni tidaklah menjadi sia-sia, kerana kita nak pergi kepada perbahasan untuk memahamkan tentang kehidupan bersandarkan kepada amanah yang utama ni, insya-Allah. Baik, sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Tuan Ibnu Ashraf doakan supaya mudah memaafkan. Tuan Ibnu Ashraf dan semua sikit. Buat maaf ni saya ambil take note sikit. Dia begini. Tuan bila kata diri kita nampak Allah, sifat Allah tu maha memaafkan. Maka siapa yang berjaya mendekatkan diri kepada Allah, bermaksud dia berjaya menterjemahkan sifatnya. Iaitu memaafkan itu sifat Allah atau bukan sifat kita. Jadi kita kena nampak Allah. Allah yang memiliki sifat itu, bukan kita. Jadi kalau kita mampu melakukan sifat itu, bermaksud kita dekat dengan Allah. Bila nak dekat dengan Allah ni tuan-tuan, bukan bermaksud kita ni yang mana kita nampak dekat tu, kita ni mesti kena contoh banyak amal. Itu satu bab. Tapi ingat, bila bab sifat ni tuan-tuan, kadang-kadang contoh macam Iblis. Iblis dia banyak amal, tapi dalam bab nak memaafkan, tak ada, dia tak boleh nak buat. Rupanya amal ni bukan dengan Allah, amal dengan diri dia saja. Sebab tu kita kena faham. Yang pertama, itu tanda kita dekat dengan Allah, kalau kita boleh melakukan sifat itu. Yang kedua, kita kena lihat, bila dekat dengan Allah, sudah pasti kita nampak diri kita lebih. Kita jangan nampak diri kita lebih baik, maka aku susah nak maafkan kau. Aku lebih harta, aku lebih berilmu, lebih lebih usia, semua lebih. Jangan nampak diri kita lebih. Kalla innal insana la yatagha. Jangan nampak kitanya serba-serbi lebih. Bila serba-serbi lebih ni yang susah nak memaafkan. Bila kita lebih ni bermaksud kita tak nampak Allah, tuan-tuan. Kita nampak diri kita lebih. Jadi sebenarnya memaafkan itu adalah sifat Allah. Kalau kita mampu memaafkan, bermaksud kita dekat dengan sifat Allah itu. Bila dekat dengan sifat Allah itu, bermaksud kita tak nampak diri kita lebih. Nak dekat dengan Allah, menampakkan diri kita penuh dengan kekurangan, kekhilafan. Dan kita nampak, ya Allah, Engkau memaafkan aku dengan berbagai perkara. Berbagai dosa yang aku dah lakukan. Aku mesti memaafkan orang lain kerana sifat-Mu maha memaafkan. Ini kena penting pegang ni. Sebab ini sifat, benda dalam. Bila benda dalam ni tuan-tuan, ia melibatkan sejauh mana kefahaman kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. InsyaAllah, hingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Esok malam kita berjumpa lagi dalam sambungan perbincangan bila masa dikhianati ini. Panjang lagi perbahasan dia, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.